Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan cuba belajar cara-cara melakar graf fungsi kuadratik dengan cara yang paling mudah. Okey, dekat sini mungkin ada 5 langkah yang kita boleh ikuti. Yang pertama ialah kita lakukan penyempurnaan kuasa 2. Saya tahu ada jalan-jalan shortcut yang lain, tetapi bagi saya bila kita biasakan dengan melakukan penyempurnaan kuasa 2 ke atas fungsi kuadratik untuk mendapatkan bentuk vertex, maka kita akan lebih mahir. Kenapa kita buat penyempurnaan kuasa 2? Sebab kita nak jadikan bentuk vertex supaya kita dapat titik maksimum atau titik minimum dan persamaan pasti simetri. Okey, yang kedua, kita lihat nilai A. Kita nak tentukan sama ada dia senyum ataupun masam. Kalau positif, A-nya senyum. Kalau negatif, maka grafnya masam. Yang ketiga, cari pintasan X. Jadi dekat sini, kalau pintasan X kita tahu Fx kita gantikan dengan kosong, maka dia akan jadi persamaan kuadratik. Kamu boleh guna rumus kuadratik ya, ataupun pemfaktoran. Tetapi dekat sini saya just bagi tahu kita boleh gunakan sahaja terus mod EQN. Ya, kaedah itu anda kena study balik kaedah pemfaktoran ataupun kaedah pemfaktoran rumus kuadratik, dan juga penyempurnaan kuasa 2 juga boleh mencari pintasan X. Okey, nombor 4 ialah mencari pintasan Y. Pintasan Y sangat senang. Nilai C pada fungsi kuadratik bentuk arm itu ialah pintasan Y. Dan yang kelima, melakar. Jadi kalau dalam exam, mula-mula kita conteng-conteng dahulu. Setelah ada semua maklumat, kita conteng, and then pada kertas jawapan baru kita lakar yang sebenar. Okey, sebelum tu ada satu lagi peringatan ya, ingatan sini. Kita kena berhati-hati bila melakar dia punya lengkung ya. Saya nak anda biasakan bila melakar lengkung, bentuk dia macam ini. Biar bentuknya terbuka. Ya, yang ini kita terima sebagai jawapan. Tetapi yang tak boleh ya, yang tak boleh adalah macam ni. Lonjong macam ini ataupun macam ini. Jadi yang ini kita tak terima sebagai lukisan. Sebab apa? Nanti kita tak dapat apakah dia punya pintasan Y. Nya tak susah nak diletakkan pintasan Y-nya nanti. Okey, kita tengok satu soalan. Lakarkan graf HX 8X tambah 12 tambah X kuasa 2. Okey, jadi kita susunkan dia dalam bentuk arm. HX sama dengan X kuasa 2 tambah 8X tambah 12. Okey, jika anda tidak mahir dengan belum mahir dengan kaedah penyempurnaan kuasa 2, tolong tengok video saya yang sebelum ini. Saya ada bagi kaedah shortcut lah untuk mencari penyempurnaan kuasa 2. Jadi sekarang kita akan keluarkan A sama dengan 1, B sama dengan 8, C sama dengan 12. And then kita cari B per 2A sama dengan B 8 per 2 darab 1. So kita dapat 4. Saya guna warna lain lah. Saya guna warna biru. So HX sama dengan A 1 tak payah tulis, X, and then tambah 4 kuasa 2 tolak A 1 tak payah tulis, 4 kuasa 2 tambah C tambah 12. So kita akan dapat X campur 4 kuasa 2. Okey, 16 negatif 16 tambah 12, kita dapat negatif 4. Ini ialah bentuk vertex ya. Ini bentuk vertex yang kita dapat. Tulis sini. Ini ialah bentuk vertex. Okey,
Jadi, daripada sini kita keluarkan maklumat. Yang pertama, saya guna warna ni, ungu. Okey. Persamaan paksi simetri kita dapat iaitu X tambah 4 kita samakan dengan kosong. Kita ingat lagi, kita ambil yang dalam kurungan samakan dengan kosong. So X sama dengan negatif 4. Okey. Titik disebabkan di sini, okey, bentuknya apa? Bentuknya adalah senyum ya, senyum. Ya, jadi grafnya bentuk senyum, jadi titiknya titik minimum. Titik minimum adalah X, Y. Kita ingat lagi, X ialah negatif 4. Y-nya ialah negatif 4 juga. Okey. Jadi, pelajaran yang ini, anda kena tengok video saya yang sebelum dalam tajuk penyempurnaan kuasa 2. Okey, sekarang anda pergi, apa yang kita kena cari seterusnya? Okey, bentuknya senyum. Okey, kita cari dia punya pintasan X. Okey, sorry, hilang. Okey, di mana pintasan X? Jadi, pintasan X, kita dapat daripada EQN, anda masukkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 8, C sama dengan 12 dalam kalkulator. Anda tekan mode. Anda ambil EQN and then anda ambil degree, ambil 2, masukkan A, B dan C. Anda akan dapat dia punya pintasan X-nya adalah negatif 2, negatif 4. And then pintasan Y. Pintasan Y kita lihat pada nilai C. Ya. Oh, tak payah kita ini nilai C. Ya, nilai C ialah negatif 12. Jadi pintasan Y ialah negatif 12. Apa tu? Okey, sorry. Negatif 12. Okey, sekarang masa yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kita dah dapat semua maklumat. Okey, macam mana nak mulakan? Okey, kita conteng-conteng je dulu. Conteng-conteng, jangan terus jawab dalam kertas jawapan. Pertama, kita buatkan paksi X. Okey. Jangan buat paksi Y dulu, paksi X. And then, kita buat lengkung. Okey, kita buat lengkung. Disebabkan dia grafnya senyum, so, dan dia ada pintasan X, so saya buat macam ni. Kan lawa? Okey, bolehlah. Okey, sekarang, apa yang kita kena label? Kita label pintasan X dahulu, dekat dua tempat ini. Iaitu yang secara logik, kalau pintasan X-nya negatif 2 dan 4, sudah tentu, sorry, bukan negatif 2 dan 4 ya. Sorry. Negatif 2 dan negatif 6. Ya, anda tekan balik kalkulator. Negatif 2 dan negatif 6. Secara logiknya, kalau mengikut garis nombor, ini ialah paksi X. Negatif 6 mesti berada di sebelah yang lebih kiri. Ya, negatif 6 mesti berada di sebelah yang lebih kiri. Dan negatif 2 berada di sebelah kanan. Okey. Sekarang, kita lukiskan persamaan garis tengah-tengah yang menunjukkan dia persamaan paksi simetri. Okey, kita lakarkan di situ. Itu ialah garis paksi simetri pada nilai X sama dengan 4. X sama dengan negatif 4. Negatif 4 di situ. Okey. Dan secara logiknya, paksi Y. Okey, paksi Y di mana? Secara logiknya di sini. Kenapa di sini? Sebab negatif 6, negatif 4, negatif 2 mestilah kosong di sini. Okey. Kita agak-agak saja. Mungkin anda kata
Nak ke sana lagi. Okey, boleh. Kita nak bagi dia sama. Okey, kita ke sini lagi. Okey. Sini Y, di sini kosong. So, yang terakhir ialah pintasan Y 12. Maka saya telah dapat graf fungsi kuadratik. Tetapi belum lagi. Sorry. Ini titik minimum. Titik minimum adalah pada negatif 4, negatif 4. So, kita letak lagi garis putus-putus menggambarkan dia di sini negatif 4. Ya, dah jadi dah kita punya graf. Dan secara kebiasaan, kita akan tuliskan nama graf pada graf. Jadi, kita tulis balik H, X sama dengan, kita ambil yang bentuk am, X kuasa 2 campur 8X campur 12. Okey, jadi dapatlah graf. Kita tengok contoh kedua. Lakarkan graf ini. Okey, dia dah bentuk am. Kita keluarkan A, B dan C. A sama dengan 2, B sama dengan 6, C sama dengan negatif 8. Jadi kita cari B per 2A. B per 2A. B 6 per 2 darab 2. Jadi kita akan dapat 3 per 2 atau 1.5. Dalam graf lebih mudah kita ambil nombor perpuluhan. Tapi tak ada masalah kalau kita nak ambil nombor pecahan. Tak ada masalah. Okey, and then kita nak lakukan penyempurnaan kuasa 2. Fx sama dengan A2 X tambah 3 per 2 tambah B per 2A kuasa 2 tolak A, kita kurungkan 3 per 2 kuasa 2 and then tambah C. Tambah dengan tolak akan jadi tolak C. Tolak 8 lah. Okey, so kita ringkaskan pengiraan 2x campur 3 per 2 kuasa 2. Okey, yang hujung tu kita tekan sahaja kalkulator, maka kita akan dapat negatif 25 per 2. So, kita dah dapat kita punya bentuk vertex kita. Okey, saya tulis di sini. Bentuk vertex. So, untuk bentuk vertex, kita akan boleh keluarkan beberapa maklumat. Yang pertama, persamaan paksi simetri, di mana kita ambil di dalam kurungan X sama dengan negatif 3 per 2. Kita pindahkan sahaja. X campur 3 per 2. Positif 3 per 2 kita pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif 3 per 2. And then kita boleh dapatkan lagi disebabkan dia senyum kemasam. Tengok dia punya A dia positif. Jadi bila positif dia masih senyum. Jadi dia ada titik minimum. Titik minimum dalam bentuk X, Y. X kita dah dapat negatif 3 per 2. Y ialah yang sebelah luar. Jadi negatif 25 per 2. Okey. And then anda tekanlah EQN dalam kalkulator A, B dan C. Maka anda akan dapat dia punya pintasan X sama dengan 1 atau negatif 4. Okey. Yang ni saya buat nota di sini. EQN ya dalam kalkulator. Okey, kemudian pintasan
Y adalah C. C kita negatif 8. So, pintasan Y kita negatif 8. Jadi, sekarang kita mula nak melakar graf. Okey, saya gunakan warna hitam sebagai paksi X. Tak lurus. Okey. Sini ialah paksi X. Okey. Grafnya adalah graf senyum. Jadi saya guna warna biru. Okey, senyum. Saya buat je senyum. Okey. Sekali lagi. Senyum. Tak jadi. Ke bawah sikit. Okey, macam tu. Okey. Ni kita padam. Okey, sorry. Okey. Sekarang kita label dia punya pintasan X di sini dan di sini. Okey, secara logik 1 mestilah di sini. Dan negatif 4 mesti sebelah kiri mengikut garis nombor. Okey. So, sekarang dekat mana kita punya paksi simetri? Okey, paksi simetri kita pada negatif 3/2. Jadi, saya gunakan putus-putus. Di sini. Negatif 3/2 ialah negatif 1.5. Ya, negatif 1.5. Kita padam sikit kat situ. Negatif 1.5. Jadi, itu ialah paksi simetrinya. Jadi, di manakah paksi Y? Jadi, paksi Y kita agak-agak sahaja antara negatif 1.5 dan 1. Kita buat paksi Y. Kita agak-agak saja, tapi agak-agak pun kita biarkan dia logik ini paksi Y. Okey, apa yang belum ada? Okey, pintasan Y iaitu negatif 8. Logik tak negatif 8 di situ? Logik. Okey, apa lagi yang belum ada? Kita belum ada ni, titik minimum. Titik minimum kita pangkahkan kat situ. Plot. Jadi yang paling rendah itu adalah negatif 25/2. Negatif 25/2. Jadi kita letak koordinat kat sini lebih cantik. Negatif 3/2. Negatif 25/2. Okey. So, dah jadilah kita punya graf. Cuma mungkin lebih cantik kalau bawah tu lebih besar lah. Ya, maksudnya ini kita conteng-conteng. Nanti kita buat yang lebih bagus. Kita besarkan. Kita lebihkan yang bawah paksi X tu lebih besar. Jadi, kita tulis dia punya nama fungsi. F(x) sama dengan 2x kuasa 2 tambah 6x tolak 8. Okey, senang saja kan? Okey, kita dah tengok 2 graf senyum. Kita tengok 1 graf masam. Okey, sekarang kita keluarkan A, B dan C. Tetapi kalau kita tengok ini bukan dalam bentuk arm, tidak disusun. Kita cuba susun. Mx sama dengan negatif 4x kuasa 2 tambah 12x tolak 5. Jadi baru dia susun dalam bentuk Ax kuasa 2 campur Bx campur C. Jadi kita keluarkan A sama dengan negatif 4, B sama dengan 12, C sama dengan negatif 5. Okey, jadi awal-awal kita dah tahu dia punya bentuk graf adalah masam kerana A-nya negatif. Jadi kita teruskan dengan mencari B/2A. B/2A, B adalah 12/2 darab negatif 4. Jadi dekat situ kita dapat berapa? Kita potong-potong sini dapat 6. 6 per negatif 4, negatif 3/2. Okey, negatif 3/2. So, kita masukkan dalam penyempurnaan kuasa 2 yang kita guna warna biru. Jadi, Mx sama dengan
A kurungan X tambah dengan tolak jadi tolak 3/2 kuasa 2 tolak negatif 4 negatif 3/2 kuasa 2 tambah C. Tambah dengan tolak maka jadi tolak 5. So, kita ringkaskan negatif 4 X tolak 3/2 kuasa 2. Jadi yang belakang itu kita akan dapat 4 tambah 4. Depan ni ada M X. So, apa yang kita nak keluarkan? Yang pertama, kita nak keluarkan persamaan paksi simetri, iaitu X sama dengan, okey, kalau X tolak 3/2 sama dengan kosong, maka X sama dengan 3/2. Kita tukar tanda sahaja. Kemudian, kita nak cari, disebabkan dia masam, maka dia ada titik maksimum, di mana nilainya adalah X sama dengan 3/2, Y sama dengan 4. Okey, mana dapat 4? Kita dapat daripada sini, 4. Okey, kemudian pintasan X. Kita akan dapat pintasan X-nya ada, iaitu 0.5 ataupun 1/2 dengan 2.5. Saya ambil dalam bentuk perpuluhan, lebih senang nanti kita nak tandakan pada graf. Dan kemudian pintasan Y. Pintasan Y kita tengok pada C. C adalah negatif 5. Maka pintasan Y ialah negatif 5. Okey, so sekarang kita nak lakar graf. Kita lakar mesti mulakan, kalau saya akan mulakan dengan paksi X. Jangan buat paksi Y. Jangan buat paksi X dan Y. Saya buat paksi X dahulu. Okey, kita tanda sahaja paksi X di situ. Okey, sekarang kita lakarkan warna hijau. Okey, saya akan lebihkan sebelah atas ya. Saya buat macam ni. Okey. Ingat lagi saya kata, tolong buat dia terbuka sikit, jangan buat melonjong macam ni ataupun macam ni. Yang ni salah ya. Nanti susah nak cari dia punya pintasan Y dia. Okey, so sekarang kita labelkan dia punya pintasan X dahulu. Di sini adalah 0.5. Di sini adalah 2.5. Kita ikut logik. Logik garis nombor ya. Kalau kita belajar garis nombor, sini mesti 0, 1, 2, bla bla bla. Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, bla bla bla. Jadi, kita mesti kita gunakan sahaja idea-idea yang mudah yang kita belajar untuk menjawab soalan-soalan yang lebih susah. Maksud tu bermaksud kita kena kuasai yang paling asas. Okey. Jadi saya ulang, langkah pertama buat paksi X, and then buat lengkung masam, plotkan pintasan X, and then lukiskan persamaan paksi simetri. Paksi simetri mesti di tengah. Jadi kita agak-agak tengah-tengah dekat sini. Putus. Okey. Jadi dekat sini saya padam. Okey, apakah nilai di situ? Nilai di sini adalah 3/2. 3/2 ialah 1.5. 3/2 ialah 1.5. Okey. Secara logik, masih lagi kita guna logik. Kita hanya ada paksi simetri. Kita tak ada lagi paksi Y. Jadi paksi Y secara logik mesti sebelum 0.5. Jadi
inilah paksi Y-nya. Paksi Y. Dan inilah pintasan Y. Pintasan Y, kalau kita lihat negatif 5. Logik tak negatif 5? Logik sebab kosong di situ. Maka, kalau kita lihat, semua maklumat dah ada. Semua maklumat ada. Oh, ada satu lagi. Tidak ada. Yang ni yang paling last. Iaitu titik maksimum ataupun titik minimum. Untuk kes yang ni, titik maksimum. Okey, kita letakkan dekat situ. Untuk nilai maksimumnya adalah 4. Jadi kita plot di sini, kita tulis dia punya koordinatnya. Titik maksimum adalah 1.5,4. Ya, maka terakhir MX sama dengan negatif 4X kuasa 2 tambah 12X tolak 5. So, saya harap kaedah yang saya tunjukkan ini sebenarnya kaedah sama saja. Cuma step nak melakar. Step nak melakar tu saya mulakan dengan paksi X, buat lengkung, and then plotkan paksi X, ya, pintasan X, and then persamaan paksi simetri, and then baru kita buat pintasan Y, and then paksi Y, dan yang terakhir sekali kita tutup dengan titik maksimum. Okey. So, saya harap ini akan membantu anda untuk melakar graf supaya lepas-lepas ini melakar graf lebih senang. Sekian. Assalamualaikum.